Apa dia ucapan untuk merawat rohani? Maafkan seorang. Lagi, minta maaf pada orang. Maafkan orang satu hal. Maafkan orang cakap pada Tuhan. Oh Tuhan, aku maafkan semua orang. Yes. Minta maaf kita cakap pada orang. Minta maaf cakap pada orang. Dan saya minta kat isteri saya sejak 20 tahun lepas, mari kita bermaaf-maafan sebelum tidur dekat malam. Sebab saya dah sebut di mana-mana kan, suami isteri yang pegang tangan dengan penuh kasih sayang, mulut-mulut kecil gugur di celah-celah jari. Tahu ada pegang tangan dalam tadi Profesor Maru. Oh dalam hati, sorry dalam hati. Dia pegang dalam hati. Niat dapat pahala tak? Tak dah. Orang kalau masih ingat mimpinya, masuk demi orang yang tak ingat tidurnya. Orang yang ingat tidur tak ingat mimpinya. Ya, tapi first stage of sleep betul betul. Tapi tidur dengan ayam. Okey, tak apalah. Mari kita ya. Please ya, tuan-tuan dan puan dan saya bersama dengan saya pegang tangan. Sebelum pegang tangan yang lain. Ya, nak pegang rambut ke pegang tangan. Yang bujang, kau pegang ujung kaki sebagai latihan. Ini yang kau pegang sebagai latihan. Contoh. Kena bagi demonstrasi kau faham. Baik. Kita lajukan. Saya beri masa pilih tangan. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, ya. Sebenarnya bila kita tanya diri kita, bila kita tengok betul apa yang kau cari dalam dunia ini, apa yang kau cari, apa yang kau cari, kata Allah yang Ustaz Ibrahim, apa yang kau mahu, lagu dia. Apa yang kau cari? Okey, kita ambil banyak benda dalam dunia, tapi satu cukup lah. We want marbatillah, reda Allah. Cukup. Satu je cukup, yang lain tu secondary lah. Bila Allah redha kat kita, di dunia dia redha, Allah redha. Di akhirat Allah redha, do be safe man. Kok sakit pun memang bawa benda yang baik. Pak kata seorang ulama pada saya, mintalah apa kau mahu. Mintalah. Aku tak minta kesihatan, minta keluarga, minta macam-macam ya Allah. Minta. Tapi Allah akan beri kita dua. Apa itu? Apa yang baik untuk kita, apa yang kita benar-benar perlu. Dua perkara yang Tuhan akan beri. Bila tu kriteria, apa yang kita benar-benar perlu, apa yang baik untuk kita. Maaf, kalau saya dapat sakit, Tuhan kata bagus untuk saya sakit itu. Jangan pula kata bikin negatif, bagus untuk saya. Sebab bila kita sakit, kafarat dosa. Maka kata Nabi lah, tak baik seseorang kalau tak sakit badannya sekali-sekala. Takkan tertutup dan duri kaki seorang hamba yang taat kecuali ada dosa yang diampun. Hadis sahih. Kau kena tertutup duri pun. Semalam saya tertutup pin. Adalah dosa terampun. Nah, ada contoh lah, ya contoh. Ya, so mudah-mudahan kita dapat marbatillah. That's it. So itu satu perkara. Dan ini yang saya belajar daripada ramai pakar psikologi tentang merawat sakit, menekan apa namanya itu kaedah psikologinya, ya, bagaimana nak merawat sakit. Sebenarnya bila rohani kita mantap, itu tak guna merawat rohani itu. Dan salah satu cara merawat rohani kita ialah dengan mencuci pinggan, mencuci tangan, mencuci baju, mencuci benda yang kotor. Sampai Nabi pernah bersabda, barang siapa mencuci pinggan dengan ikhlas, malaikat akan doakan supaya hati kita dicuci oleh Allah. When you wash dishes, yeah, I mean with kita tahu ikhlas, sincerely, you wash dishes, you are grumbling, so to speak. The angel will pray for your well-being. Yeah. Malaikat akan doakan kesihatan kita dan juga ya, akan mencuci hati kita. Allah bagi dosa untuk mencuci hati. Allah bagi dosa untuk mengkafarkan. Allah bagi penyakit untuk mengkafarkan dosa. Bila kita buat dosa, hati kita jadi hitam. Buat dosa, hati ada hitam. Buat dosa, titik hitam kat hati. Dan untuk mencuci titik hitam itu, Tuhan bagi sakit. Allah bagi sakit untuk mengkafarkan dosa. Jadi kalau dosa dah terampun dengan cuci pinggan, dengan solat taubat, dengan minta maaf, dengan zikrullah, dengan istighfar, dengan berbagai-bagai cara, dan cuci hati, cuci rohani, penyakit pun sembuh. Sebab Tuhan tak perlu bagi sakit untuk cuci dosa lagi. Itu prinsip.
kaitannya antara sakit rohani dengan sakit fizikal. Ya, baik. So, satu kali yang saya selalu pesan di mana-mana ceramah saya ingin masukkan undang-undang minda yang saya belajar sejak 20 tahun yang lepas. Bagaimana apa yang berlaku dalam kepala? Ya, sebabnya kita berfikir dalam bentuk gambar yang dirangsang oleh perkataan. Ramai kita berfikir cara yang salah, yang mudah jadi penyakit, mudah jadi malas, mudah jadi negatif sebab berfikir dalam bentuk yang tak ada gambar. Dan gambar itu dalam satu perkataan. Aku ni nak jadi orang baik. Aku ni nak jadi orang baik. Betul ya? Aku nak jadi orang baik. Baik tak ada gambar. Bila baik tak ada gambar, maka undang-undang nombor 2 pula berkuat kuasa. Undang-undang nombor 2 berkuat kuasa. Undang-undang nombor 2 berbunyi, kita bertindak ikut gambar dalam kepala. Kita bertindak ikut gambar. Undang-undang pertama, kita berfikir pakai gambar. Aku ni nak jadi baik. Aku nak jadi orang yang soleh. Bagus, tapi kosong. Sebab otak kita tak ada gambar. Aku nak jadi orang yang masuk rumah mesti senyum. Ada gambar? Ada. Boleh buat tak? Boleh. Aku nak jadi orang yang segerakan solat. Ada gambar tak? Ada. Segerakan sembahyang. Masuk aku terus sembahyang. Ada gambar. Aku nak sembahyang lepas solat waktu mesti solat qobliyah, ba'diyah, solat sunat aku nak buat. Ada gambar? Ada. Bukan aku nak jadi orang baik dalam ni. Aku nak jadi orang baik. Baik tak ada gambar. Aku nak jadi orang yang bermaaf-maafan dengan isteriku sebelum tidur. Aku nak jadi ucap terima kasih bukan dalam hati. Ucap terima kasih kamu bukan dalam hati, bukan dalam hati, bukan dalam hati. Contoh kepada awak bagi semangat dia. Please ya? Please ya? Ini dia. So, undang-undang pertama, otak berfikir pakai gambar yang dirangsang oleh perkataan. Perkataannya lah harimau. Gambarnya harimau sini. Binatang buas. Susahlah gambarnya. Blur. Harimau, nampak. Buaya, nampak. Ular tedung, nampak gambarnya. Nampak tak? Otak berfikir pakai gambar. Makan elok, ya mak? Betul dah sebab sepak. Mak kata makan elok. Gambarnya apa gambarnya? Gambar elok je apa? Makan jangan sampai nasi tumpah dari pinggan. Ada gambar. Boleh dah diikut. Pergi sekolah elok. Jangan terlibat dengan gejala sosial. Jangan terlibat dengan gejala sosial. Kalau saya sebab lawak dengan anak musuh saya. Sedap dan lecture dia tentang apa cakap saya ada gambar dan acara. Okay? Saya masa saya pergi syarat dia dengan cerita ya. Syatuan, jangan terlibat dengan gejala sosial. Apa gambarnya pak? Aku kena buat tadi. Apa dia contohnya apa pak? Nah, dia tak sekarang. Kan comel macam bapaknya. Mana tadi tak? Mana tadi kisah? Ya, so tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan. Inilah dia. So kita fikir, aku ni nak sihat. Aku nak sihat. Sihat macam mana? Apa gambarnya? Apa gambar sihat? Tak ada gambar, jadi tak dapat. Sebabnya Nabi bersabda, Nabi bersabda, Allah berfirman, hadis qudsi, aku kata Allah bertindak seperti mana yang difikirkan oleh hamba-Ku. Fikir dan digambar lah. Fikirkan oleh hamba-Ku. Tuhan bertindak seperti mana yang difikirkan oleh hamba-Ku. Semua buku-buku cakapkan, what you think, that what you become. Apa yang anda fikir, itulah yang akan jadi pada anda. Sebenarnya itu hadis qudsi. Tuhan bertindak seperti mana yang difikirkan. Aku ni memang bangun pagi biji tadi tu. Itu yang kita dapat. Itu yang kita dapat. I mesti lengur-lengur setengah-setengah. Mesti punya bangun pagi. Tengok. Mesti setengah-setengah lengur. Dia berdoa untuk lengur-lengur. Ya. Ada dua-tiga orang pakar yang mengajar saya tentang kinesiologi. Ya. Yang satu juga buat demonstrasi sampai demo lah. Ya. Buat demonstrasi. Ikan yang lemah, ya, bukan lemah. Ikan yang kuat, hebat cepat. Dua-tiga orang turunkan, susah. Allah punya kuasa. Artinya yang kita fikir itu akan ditafsirkan oleh badan melalui otak. Aku kuat. Dengan izin Allah Tuhan akan beri kita kekuatan. Aku ni memang mudah sakit, aku ni memang tak ada harapan. That's it. Ya, so kita berfikir untuk gambar dan kita bertindak untuk gambar. Dan otak kita terdapat bezakan antara betul dengan tak betul. Aku ni makin tua makin ada begitu mungkin sakit. Is it? Adakah sedikit? Memanglah adanya WNT macam saya dah umur 60. Memanglah WNT biasa lah. Tapi ialah InsyaAllah lah.